Salam bahagia dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya untuk kita menyaksikan CIMB Liga Super Malaysia 2020 aksi minggu yang ke-9. Pertembungan yang akan kami bawakan di antara PJ City FC yang akan turun menentang Johor Takzim. Empat pemain JDT sedang bersiap sedia untuk masuk ke dalam kawasan penalti PJ City ketika ini. Daripada Cabrera, Fapos mencari Nacho Insa. Tandukan menjadi lakukan. Namun sedikit tersasar dari Aidil mungkin tandukan yang dilakukan sebentar tadi. Ya, larian beliau tidak dikawal kerana Aidil mempunyai kebijaksanaan dari segi set piece apabila beliau melakukan larian. Beliau hampir melindungi diri beliau daripada dilihat sebelum beliau hadir pada tepat pada masanya, tidak mendapat akurasi yang dimaukan. Tapi sekali lagi anda boleh melihat beliau berada di hadapan, beliau menyahut bola yang telah dihantar dengan baik. Sepakan percuma untuk Johor Takzim. Gonzalo Cabrera dan juga Safawi bersiap sedia untuk mengambil sepakan ini sambil 5 pemain JDT menanti dalam kawasan penalti. Sepakan terus namun diselamatkan oleh Kalamullah. Itu cubaan yang cukup baik dari Safawi. Namun Kalamullah sudah pun bersedia untuk menepis bola itu. Sepakan percuma untuk PJ City ketika ini. Man on man, kecuali Corbin yang dibenarkan tanpa seorang pemain. Tapi saya melihat Kalamullah telah melakukan tugas yang baik. Kotak 6 meter sudah tentu menjadi milik seorang penjaga gol. Apabila itu tidak berlaku, biasanya ia akan menjadi gol. Safawi dan Cabrera bersiap sedia untuk mengambil sepakan ini. Dari Safawi Rashid ditelamatkan dengan baik oleh Kalamullah. Satu sepakan yang baik dan satu aksi yang cukup baik juga dipamerkan oleh Kalamullah untuk menyelamatkan bola itu daripada menerjah gawang gol PJ City. Ya, take off beliau agak awal Kalamullah. Dan itu beliau berjaya mendapat setampanan yang besar. Nacho Insa hantaran mencari Diogo. Tinggalkan untuk Safawi, sepakan dari Safawi. Saya diselamatkan oleh Kalamullah. Hampir 20 hantaran maupun 22 hantaran dilakukan. Bijak untuk melebarkan permainan, untuk mencari ruang. Tapi akhirnya Nacho telah berjaya untuk mencari Diogo. Sekali lagi kesedaran beliau begitu baik, awareness beliau kerana beliau sudah tahu apa yang beliau mahu lakukan. Bukan sahaja satu tandukan tetapi mahu memastikan dia menjadi first touch untuk kaki kiri Safawi yang tekniknya baik, leret, tapi Kalamullah telah melakukan satu save yang baik. Ini JDT terus melakukan asakan. Diogo dia bersorangan. Rakan ketika ini membuka kepada Safawi di ujung sana. Tolakan yang baik untuk Safawi dalam kawasan penalti. Pula untuk Safawi. Akhirnya JDT berjaya memecah kebuntuan menerusi Safawi Rashid. Jaringan yang cukup baik dan jaringan kelimanya musim ini buat Safawi Rashid. Satu gerakan yang cukup baik dari Diogo dan Safawi yang tidak dikawal mudah untuk melakukan jaringan pertama buat Johor Takzim pada perlawanan malam ini. 1-0 kedudukan yang cukup baik. Ya, bagi saya apabila anda mempunyai seorang penyerang seperti Diogo yang akan memasuki kawasan nombor 10, perlu lebih ketat ke atas beliau kerana kebijaksanaan beliau dalam situasi ini sesuatu yang jarang kita melihat. Beliau menunggu sebelum melihat burst. Tukaran kelajuan dilakukan oleh Safawi dalam sekelip mata tidak disedari oleh Filemenani dan selepas itu terpulang kepada Safawi dengan ketenangan beliau melihat apa yang mahu dilakukan oleh Kalamullah. Mengelakkan daripada melakukan kesilapan. Sebentar tadi sedikit alpa di bahagian pertahanan terus dimanfaatkan oleh Johor Takzim. Kini PJ City melakukan asakan. Malija Suli terus melakukan hantaran. Tolakan cuba dilakukan dan terkena tiang. Dan akhirnya jaringan berjaya dihasilkan oleh Kristi Jayasilan. Satu kedudukan yang cukup baik untuk PJ City. Satu asakan balas yang berjaya untuk menghasilkan jaringan. Kristi Jayasilan meletakkan namanya selaku penjaring gol. Lepas dua minit jaringan dihasilkan oleh JDT, PJ City berjaya membalas jaringan itu dengan jaringan penyamaan. Satu orang yang cukup menarik untuk 2 minit ini kita saksikan dua jaringan berjaya dihasilkan. Ya, bermulanya daripada hantaran Mahali awal. Beliau melihat kawasan bek kanan Mauricio tidak dapat kembali sepantas
Dan selepas itu sudah tentu Kristi Jaya Silan tidak akan menjadikan gol yang semudah apabila terkena tiang gol dan keluar sentuhan besar daripada Bharat Kumar ya, apabila beliau cuba menyahut apa yang boleh sebaik boleh. Kaki kiri beliau menyahut, terkena tiang gol dan satu gol yang terbuka untuk Kristi Jaya Silan. Tapi boleh katakan antara pemain paling konsisten dalam Liga Malaysia semenjak beliau menyertai JDT. Peluang yang baik untuk PJCT ketika ini. Washington berada dalam kawasan penalti untuk Washington. Dia dijatuhkan dan sepakan penalti diberikan untuk PJCT. Riza Malias dilainkan kad kuning kerana menjatuhkan Washington Brandau. Di minit-minit akhir separuh masa yang pertama, PJCT berjaya untuk dapatkan peluang mendahului JDT di separuh masa yang pertama ini. Ya, sekali lagi kepantasan di mana kita melihat dalam 10 minit pertama ya. Apabila Washington diberikan bola untuk mungkin menjadi satu perbalahan kelajuan, beliau menjadi perbezaan ya. Kerana walaupun bola begitu jauh ya, sentuhan pertama beliau, pertukaran kelajuan beliau menjadi perbezaan terbesar. Dan Farizal keluar, tidak mendapatkan bola. Ia adalah foul, penalti. Keputusan yang tepat daripada Nazmi. Tapi adakah play on boleh diberikan? Itu yang saya sedang melihat, kerana beliau boleh membenarkan sesuatu situasi di mana sebelum beliau meniup, beliau boleh sebenarnya membenarkan jika play on boleh dilakukan. Dari Guru Sami, mudah dijaringkan untuk K. Guru Sami. Meskipun Fariza berjaya membaca dengan baik, namun sepakan dari K. Guru Sami tidak berjaya diselamatkan oleh Fariza Malias untuk K. Guru Sami. Terus mendapatkan jaringan kedua buat PJCT di separuh masa yang pertama ini. Ya, baik daripada Guru Sami bila beliau telah memilih untuk memastikan bola berada di atas tanah, berada di atas leret. Kerana walaupun Farizal telah menjangkau, beliau tidak dapat kerana bola itu begitu rendah. Akan yang baik dilakukan oleh K. Guru Sami sebentar tadi, tidak berjaya diselamatkan oleh Fariza Malias. Meskipun Fariza berjaya membaca dengan baik. Jauh terus dilakukan mencari Safawi Rashid. Yang pertama perlawanan masih lagi. Safawi ada tolakan. Dan sepakat penalti diberikan untuk Jodor Tazim di waktu kecederaan ini. Dan kad kuning dilayankan kepada Firman Anji. Dia menolak Safawi sebentar tadi. Jadi dua keputusan sepakat penalti diberikan oleh pengadil di waktu kecederaan separuh masa pertama. Ya, saya sebenarnya melihat reaksi Firman Anji ya. Walaupun boleh katakan adakah ada sentuhan penuh, tapi apabila beliau berada dalam keadaan di belakang, beliau membenarkan satu situasi di mana jika Safawi jatuh, ialah satu pertikaian untuk pengadil. Hadapan dengan Kalamullah, reaksi cukup baik dalam 45 minit yang pertama. Dari Cabrera untuk mudah menghasilkan jaringan gol kedua buat Jodor Tazim. Sekaligus menamakan aksi di separuh masa yang pertama ini dengan 2-2. Jadi Cabrera memastikan Jodor Tazim berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-49 di waktu kecederaan separuh masa pertama dan juga jaringan ke-6-nya musim ini. Ya, apa yang dilakukan oleh JDT adalah mengimbangi reaksi yang dilakukan oleh PJCT ya. So, saya melihat dua-dua merupakan satu fair result. Dan penyudahan yang top corner dilakukan oleh Gonzalo Cabrera bagi saya menunjukkan walaupun pada malam yang senyap, beliau mempunyai kualiti tersendiri untuk mengatasi tekanan dari spot kick. Dan dilakukan namun masih lagi berjaya dikawal oleh pemain-pemain JDT. Leandro. Baik pula untuk Diogo kali ini dalam kawasan penalti. Masih lagi Diogo diselamatkan oleh Kalamullah. Ya, ini yang boleh dikatakan seorang pemain yang bertaraf kualiti seperti Diogo. Kekecewaan dari segi approach pasukan lawan boleh dijadikan positif. Ini yang dikatakan Beliau bijak dengan sentuhan pertama beliau ke dalam. Beliau sudah menyediakan diri beliau untuk melihat. Win on ketika ini. Leandro.
Kembali untuk Gonzalo Cabrera. Hantaran daripada Cabrera mencari Diogo. Tandukan dari Diogo. Namun sekali lagi Kalamullah berhasil dengan baik berjaya membaca tandukan yang dilakukan oleh Diogo. Ya, di sini mempunyai dua perkara. Satunya anda melihat Diogo berada dalam kawasan nombor 9. Beliau telah menjarakkan diri beliau daripada Elizu. Dan itu yang diperlukan oleh JDT apabila Diogo fokus dalam kawasan nombor 9 dan bijak daripada Gonzalo Cabrera untuk melihat mungkin 2 step untuk menjarakkan diri beliau daripada Elizu. Leandro akan mengambil sepakan ini. Saksikan dari Leandro. Sepakan diselamatkan sekali lagi oleh Kalamullah. 2 kali dia menyelamatkan sepakan percuma tepat daripada pemain-pemain JDT. Separuh masa pertama menyelamatkan sepakan dari Safawi. Kali ini dia menyelamatkan sepakan dari Leandro. Kali kedua ya. Kredit kepada kedua-dua pemain. Satu kualiti rendah. 2 tekanan serentak. Sentuhan dilakukan dan tangkapan yang baik dilakukan. Lepas tandukan ataupun sentuhan pertama daripada Syafiq Ahmad yang masuk menggantikan Safawi Rashid. Ya, hanging time yang baik daripada Syafiq. Walaupun baru masuk berada pada suhu perlawanan, sudah menunjukkan kebolehan di udara. Yang kita mengetahui beliau mempunyai kebolehan yang baik di udara ya. Mungkin serangan terakhir daripada Jodar Takzim. Peluang kali ini untuk Jodar Takzim. Dikeluarkan dan itu dia whistle panjang menamatkan aksi yang cukup mendebarkan di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Hasrat Jodar Takzim untuk mendapatkan 3 mata tidak kesampaian apabila berjaya dikekang oleh pemain-pemain PJCT. 2 sama Kalamullah antara pemain yang cukup menyalah di separuh masa kedua menyelamatkan beberapa cubaan tepat yang dilakukan oleh Jodar Takzim. Terutamanya melalui sepakan percuma yang dilakukan oleh Leandro dan juga Safawi Rashid. Jadi JDT perlu menunggu untuk perlawanan yang ke-10 nanti untuk pastikan mereka mengekalkan kejuaraan Liga Super musim ini bagi musim 2020. Perlawanan yang cukup menarik dipamerkan oleh kedua-dua pasukan JDT dan juga PJCT untuk menamatkan aksi di separuh masa yang kedua dengan PJCT FC 2, Jodar Takzim 2.